Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi kullu man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Semuliakan Tuan Imam, Pimpinan, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita dan memberi peluang kepada kita untuk hadir ke rumahnya, untuk hadir ke masjid, untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan masih lagi diberikan taufik dan hidayah untuk terus berada dalam masjid, untuk bersama dalam majlis ilmu kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmah, barakah, keredaan, keampunan, serta diganjari dengan ganjaran yang setimpal. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita membuka majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sambung menggunakan kitab Tajul Arus, karangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu pada muka surat yang ke-15 pada tajuk mutiara kata halangan untuk sampai ke hadrat Allah. Muslimin muslimah rahimakumullah. Sebelum kita sambung ni, saya tertarik dengan bacaan doa imam dalam salat subuh sebentar tadi, membacakan kepada kita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ayat 260. Dan sebelum ayat itu, bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim berhujjah dengan Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Bagaimana Namrud tanya kepada Nabi Ibrahim bagaimana tentang Tuhan, yakni Allah. Maka Nabi Ibrahim berkata, Allah boleh menghidupkan dan mematikan. Allah boleh bagi hidup, kemudian Allah boleh bagi mati. Maka Namrud pun kata dia pun boleh bagi hidup, dia pun boleh bagi mati, dia pun boleh bagi hidup. Bagaimana Namrud buat, orang boleh bagi mati, kemudian bagi mati mudah ya, kan?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka didatangkan dua orang bersalah, kita kata bandua akhir. Maknanya bandua akhir ni yang akan dikenakan hukuman mati. Maka dua orang bersalah bandua akhir, makna dia akan mati, hukuman mati. Maka yang pertama Namrus patung, makna bunuh. Maka dia kata aku telah mematikan, pasal dia bunuh mati. Kemudian yang seorang lagi bandua akhir ni yang kali itu kena hukuman bunuh. Maka dia kata dengan kuasa yang ada pada dia, dia membebaskan banduan seorang. Sebab tu dia nak kena hukuman bunuh, tapi kerana kuasa yang ada pada dia, dia boleh membebaskan. Maka dia kata dia boleh mematikan juga menghidupkan. Baik. Maka cuma sepatutnya bukan begitu. Sepatutnya orang mari seorang je. Seorang yang orang mari ni dia matikan dulu, kemudian bagi hidup, tu baru menghidupkan. Cuma begitulah. Kadang orang hujah dia ni ikut logik pun dah betul dah. Baik. Maka ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam sebentar tadi dalam solat subuh, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, berkata kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku, aku nak melihat bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kerana daripada sebelum tu, kisah sebelum tu, Namrud kata ya boleh tahu. Yang kata tadi, maka Allah tanya, qala awalam tu'min. Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, tidakkah kamu beriman bahawa Allah maha menghidupkan, boleh menghidupkan yang mati? Maka Nabi Allah Ibrahim jawab, qala bala, bahkan aku yakin, aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi nak beri tenang dalam hati aku. Nama kerana dengan melihat ni, melihat dengan mata kepala, insya-Allah beri tenang, begitulah tenang. Maka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah menghidupkan yang mati. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka Allah perintah, qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna yatinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Maka Allah perintah kepada Nabi Ibrahim supaya fakhudh arba'atan min at-tayr, ambil 4 ekor burung. 4 ekor burung, disembelih dia, mana dimatikan dulu 4 ekor burung, kemudian dipotong-potong juz, dijadikan bahagian-bahagian. Kalau burung, kalau ayam potong 12 lah, 16 lah, potong-potong juz bahagian-bahagian, kemudian cantungnya dicampur dia 4 ekor tadi burung kecil kan. Mana bahagian burung potong 8 burung kecil dah. Potong dicampur-campur dia, kemudian diletak pada bahagian bukit, berapa bukit yang dicantumkan tadi di burung tadi, kemudian letak. Kemudian Allah berkata, summa da'uhunna, kemudian seru pada burung tu, yatinaka sa'ya, maka burung tu dengan izin Allah, Allah hidupkan dengan izin Allah. Bahagian yang dipotong telah pun dipisahkan, dia bergerak cantum antara bahagian-bahagian jadi balik burung. Setiap ekor burung 4 ekor tadi. Kemudian terbanglah burung tersebut. Wa'lam, ketahuilah, anna Allaha 'azizun hakim, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim bagaimana mudah saja bagi Allah nak menghidupkan. Bagaimana kita baca ayat, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah nak menetapkan satu perkara, idza qada amran fa innama, maka sesungguhnya bagi Allah yaqulu lahu, berkata kepadanya,
berfirman kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Maka benar dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan beberapa perkara-perkara pelik. Dan perkara pelik itu di sisi Allah ia tidak mustahil. Sebab itu kita sebut ia adalah perkara khariqul adat, perkara yang mencari adat. Ya, umpamanya mukjizat para anbiya wal mursalin, irhas sebelum dilantik dan mukjizat selepas dilantik atau diangkat menjadi Nabi Rasul. Ia adalah perkara pelik, ya. Tetapi tidak mustahil bagi Allah. Bagaimana Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, ya, bagi pengikut Nabi Isa yang sesat, yang kita gelar hari ini disebut sebagai Kristian. Karena mukjizat Nabi Isa alaihi salam, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Mukjizat Nabi Isa yang Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit buta. Boleh menyembuhkan penyakit buta yang menurut riwayat disebutkan, mufassirin sebut, buta yang disebutkan dapat disembuhkan oleh Nabi Isa, buta sejak lahir. Kerana buta sejak lahir ini, kalau menurut teknologi perubatan hari ini, tidak bolehnya diubah atau bolehnya ubah. Pasal dia ada masalah pada dia punya dia. Kalau rosak masalah buta, kemudian lahir-lahir dia boleh jelek. Buta kemudian boleh jadi rosak pada retina, biji bola mata dia, bola mata dia, maka kan ada kaedah boleh tukar mata. Dia boleh melihat balik dengan syarat dapatkan mata mata yang elok. Tukar, buat keluar mata dia, mata orang lain boleh lihat balik. Itu okey. Maknanya pelik lah, tapi teknologi hari ini boleh ubah. Tapi mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam, kalau ikut teknologi bertahun, pelik lagi. Pasal hak perubatan ni pun tak boleh buat. Pasal buta sejak lahir ni buta yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, ya, kepada seseorang itu buta pekak Nabi Muhammad pekak bisu. Baik, kemudian wa ubriul akmaha wal abrasa, boleh menyembuhkan penyakit kulit baras, penyakit kulit itu baras, penyakit kusta. Dan yang terakhir wa uhyil mauta biidznillah, menghidupkan yang mati. Ini mukjizat Nabi Isa, ya, adalah apa, menghidupkan yang mati itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kerja Tuhan. Nak hidupkan yang mati ini kerja Tuhan. Tetapi kerana Allah berkehendak, ya, di hujung ayat itu, di hujung daripada cerita wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah, dengan izin Allah. Benda pelik mari, hujung mari biidznillah, tak ada pelik. Apa tak ada pelik? Tak ada mustahil. Pelik-pelik. Atau dalam ayat yang lain disebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kumpulan pasukan ketenteraan yang sedikit, qalilah, ghalabat, mengalahkan fi'atan katsiratan, pasukan yang ramai, biidznillah, dengan izin Allah. Bagaimana kisah peperangan antara Talut, Allah bakamkan dalam Al-Quran panjang, falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu walladhina amanu ma qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi ila akhir ayat panjang. Yang mana dalam peperangan antara Talut dan ini asalnya ketenteraan yang seimbang, puluh ribu menurut, ya, tafsir mufassirin. Tetapi kerana Allah nak saring dalam kalangan tentera Islam Bani Israel, yang dipimpin oleh Talut, maka Allah uji mereka, mubtaliikum binahar. Allah uji mereka dalam pada pasir nak pergi perang ni, pada pasir yang panas, maka bertemu dengan sungai. Maka Allah perintah
binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafu fatambiyan. Allah perintah boleh minum sekadar satu cebok tangan ya. Cebok. Satu je. Ni jalan pada pasir yang panas. Jauh nak perjalanan. Satu cebok ni tak boleh ni. Tak habis lagi lah. Tapi kerana keimanan dengan perintah Allah, beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang beriman ni qalilan, sedikit. Ratanya tak boleh. Ya, kerana jalan dalam pasir yang panas tepi, bila bertemu dengan air, dia Nabi Musa katakan minum, nyelam, berenang, begitu. Maka yang ikut perintah Allah saja yang dapat melepaskan diri untuk terus bergerak, berjalan untuk bertemu dengan pasukan atau ketenteraan jalan. Maka menurut riwayat yang minum ikut kadar tadi hanya 313 daripada 10,000. Maka bila meneruskan perjalanan 313, nak lawan tentera Jalut tu ada menurut riwayat ada kata 60, ada kata 70, ada kata 80, ada riwayat kata 120,000. Tapi yang Allah sebutkan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Tentera yang 313 mengalahkan 10,000 tadi. Mudah ya bagi Allah. Menurut riwayat bagaimana dalam ketenteraan Talut ni ada 313 tu. Salah seorang adalah Nabi Allah Daud alaihi salam yang masa itu masih lagi remaja, belum diangkat menjadi Nabi Rasul, yang Allah kurniakan irhas kepada Nabi Allah Daud melalui lastik yang digunakan untuk melastik jalu. Nabi Allah Daud ni guna lastik, ada budak-budak. Budak-budak ni mana main dengan lastik, bukan panah, lastik. Maka bertemu antara tentera Jalut dengan tentera Talut. Maka Jalut ni disebut dalam tafsir umpamanya fi zilal Quran Jabbaran Azizah, gagah perkasa. Mana tentera tengok ke dia pun tengok pada batang tubuh dia pun mari gerung gentar. Gagah perkasa. Maka Jalut tengok tentera Talut ni sikit lah. Dah sikit, memang sikit dah 313. Maka Jalut fikir ini Allah beri kepada Jalut supaya tak perang antara tentera dengan tentera. Kalau perang tentera-tentera, haru dah 313 kalah. Maka Allah mari dalam diri Jalut ni rasa, takkan aku nak serang tentera-tentera lawan iki ni. Maka dia rasa besar diri dia. Maka dia minta kepada Talut membuat keluar seorang nak lawan, buat keluar tenteramu yang paling kuat nak lawan. Maka Talut pun hanyalah tentera dia, maka tak ada sahut. Dia sebut tadi Jalut, dia tengok Jalut bukan, maka tak ada. Sehinggalah Nabi Allah Daud ni kecil lagi, budak remaja umur belas tahun, offer kepada Talut nak lawan dengan Jalut. Maka Talut tengok mu kecil lagi bagi orang dewasa. Maka Nabi Allah Daud kata tak apa dah orang dewasa sepakat setiap habis, tak menyahut. Maka Talut kata tak apa lah, menggira lah. Ni lawan ni. Nabi Allah Daud guna lastik. Itu bahasa kita mari sebut, kita tafsir Nurul Ihsan terbit lastik. Nabi Allah Daud guna batu ya, lastik guna buat batu, anak batu. Tapi dengan izin Allah, anak batu tu hebat lagi daripada peluru. Menurut dia bagaimana? Nabi Allah Daud ni lastik-lastik ni. Maka anak batu tu pergi tepat kena kepada dahinya Jalut. Menurut riwayat bahawa tentera-tentera ni dia ada pakai topi besi. Baju besi satu hat, topi besi pula. Topi besi disebutkan menutupi sebahagian daripada dahi. Bahagian daripada setengah. Bahagian lebih daripada bahagian. Mana atas cik ada tinggi. Tutup. Maknanya batu tu bukan kena di dahi, kena pada topi besi.
Ghaliknya bagaimana? Ghaliknya batu tu kena besi, padu balik. Tak. Tapi dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, batu tu tumbuh topi besi. Dia kata hebat, dia kata lu kena besi pun dia padu balik. Ni batu kena topi besi, tumbuh topi besi. Dan bukan cakap tumbuh topi besi, dah tumbuh topi besi, kena dahinya. Maka kenalah dahi jalan. Kena tu bukan cakap ni keluar, tumbuh kata. Keluar ke belakang. Menurut riwayat bukan zakat. Allah nak tunjukkan peristiwa pelik supaya menggerung gentarkan puluhan ribu yang lain. Lepas tu pergi lagi yang tentera tu baris belakang. Pergi sehingga menurut riwayat 20 orang yang berada di belakang jalan. Lepas tu pergi. Di zaman tu tengok gitu. Tunggu lagi. Maka dengan itulah fahajamuhum bi'idnillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulk. Maka Nabi Allah memporak-porandakan dalam kalangan ketenteraan Jalut wa qatala Dawud Jalut. Nabi Allah Dawud membunuh Jalut. Maka kedua ni gugur mati. Kalau melihat peristiwa pelik, bakat takut ni, bakat lari. Mana mudah ya bagi Allah. Kalau ikut logiknya ini macam mana boleh logik 313 mengalahkan puluh ribu. Tapi kerana Allah berkehendak, maka Allah wujudkan situasi yang memperlihatkan satu perkara yang pelik. Dengan demikian menakutkan musuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka itu antara kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, yang disebut sebagai Qasasul Anbiya, kisah-kisah para anbiya yang banyak dalam Quran, banyak mari kisah-kisah anbiya yang untuk kita ambil pelajaran. Dan di sana banyak menggambarkan, kita sebutkan perkara-perkara khariqul adat, mencari adat. Dengan demikian kita percaya. Kita tidak timbulkan perasaan ini dah betul, tak logik. Memanglah nama perkara khariqul adat, nak logik itu mana? Maka dia akan keluarlah daripada logik pikiran kita. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini, beberapa kisah daripada Al-Quran, dan moga dengan dia bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan. Bila kita baca Quran, kemudian kita memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, maka kita melihat tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pagi ini. Mutiara kata tidak panjang mana, tak apalah, mukadimah panjanglah. Baik, halangan untuk sampai ke hadapan Allah, dia duduk di muka surat 15. Tajuk dia duduk di muka surat 15. Matan dia, mutiara kata, dia duduk di muka surat 16. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain ya amin amin Allahumma amin. ومن أراد ذلك فعليه بعدم الظلم لعباد الله في أعراضهم وأنسابهم فلو سلموا من ظلم بعضهم بعضا لانطلقوا إلى الله ولكنهم معوقون كالمديان بسبب من يطلبه. Baik, maksudnya sesiapa menghendaki kebaikan Allah, menghendaki kebaikan daripada Allah, ومن أراد ذلك فعليه بعدم الظلم لعباد الله في أعراضهم وأنسابهم. Siapa yang menghendaki kebaikan daripada Allah, maka wajib atasnya fa'alaihi bi'adami zulmi, tidak melakukan kezaliman terhadap li'ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang lain. Tak buat jahat kepada orang, mana kena buat baik. Walaupun orang tu buat jahat kepada kita, itu Nabi ajar kan. Nabi ajar orang buat jahat, Nabi tak balas kejahatan. Nabi balas kejahatan dengan kebaikan.
Itu akhlak. Akhlak Nabi. Dengan demikian orang jadi bahasa mari sebut malu ada. Kita buat jahat dia balas dengan baik. Belakang nanti akhirnya orang itu insaf, atau orang itu kalau bukan Islam ia masuk Islam dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi'adami zulmi li'ibadillah fi a'radihim wa ansabihim, tidak melakukan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah fi a'radihim, dalam perkara maruah mereka, wa ansabihim, ataupun nasab keturunan mereka. Baik, maka di situ dia ada nota kaki itu. Nombor satu, maruah mereka. Ya. Nombor satu, dengan mengumpat, mengeji, mencela, memfitnah, mempermalukan dan lain-lain yang seumpamanya. Itu maruah. Tak boleh kita mengata. Walaupun kita nampak ia tak ada lah respon marah, tapi biasa kadang orang ni dia malah panjang cerita, dia buat tak tahu. Tapi dia terasa, dia menyimpan. Ya. Maka itu sakit lah. Ni kerana dalam perkara itu sampai tidak ia kena minta maaf. Kena minta maaf. Bila melibatkan orang, dia kena minta maaf. Bukan mudah-mudah ya. Dengan orang tu berat sikit sebab begitu. Ya. Dengan Allah kita boleh bertaubat, tetapi dengan orang kena minta maaf. Baik. Kemudian yang kedua, nasab mereka dengan melakukan zina, rogol dan memperbinkan atau memperbintikan anak angkat kepada bapa angkat. Ini banyak. Ini pun nak ambil anak angkat tak salah, boleh. Cuma memperbinkan dan memperbintikan itu yang jadi masalah, kerana kita mengubah nasab. Mengubah nasab. Pak dia tu memang pak dia, mak dia memang mak dia. Bila kita ubah nasab ni, keturunan ni, kita tukar mak ayah kandung dia tu, dari sudut nasab habis. Tak boleh, sebab nasab itu dia korok. Dan nasab ni yang penting juga, iaitu nanti nak menikah. Nak menikah. Kalau dia ambil anak kat perempuan, kalau dia tukar nasab, bintikan kepadanya. Nanti bila nak menikah, dia tak maklum ni anak akak pun tak tahu yang dia anak akak. Ada binti ni bukan utama pun dari sudut hukum. Wahab dia bila bin kepada dia kata ni anak dia. Nanti apa ni, dia mewalikan anak perempuan. Maka apa hukum? Tidak sah. Tidak sah ni. Tapi orang gitulah, bila binti pun salah dah sedar, buat juga pasal keinginan dah. Biasanya orang tak ada anak lah, nikah 5-10 tahun tak ada anak, ambil anak angkat. Tak salah, ambil anak angkat tu tak salah. Ya, kadang biasa begini ambil anak angkat yang sejak lahir ni kecil ya. Suasana nak rasa, suasana ambil anak angkat apa seperti mana anak bila kecil. Di salah tu diperbintikan. Saya ada kisah memperbintikan. Terlibat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Si anak tak tahu, si ayah mak tahulah, anak tak tahu. Bukan sahaja anak, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata keluarga lain. Ya, keluarga yang lain bukan tak tahu, tapi Allahumma salli ala Muhammad di warning begitu lebih kurang. Akhirnya nikah diwalikan oleh bapa angkat. Ya. Kita nikah pasal kita dah tengok dari dulu Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Dia punya rekod apa semua, dia pun habis semua. Disuap anak apa semua. Akhirnya diketahui setelah mana bapa angkat ni mati. Allah nak tunjuk. Maka tapi baiklah anak angkat baik dengan bapa angkat, sehingga kasih anak angkat yang perempuan ni kata nak urus ayah dia, urus jenazah ayah, nak mandikan apa semua.
Maka akhirnya bila begitu barulah timbul cerita. Tak boleh daripada keluarga. Sebab dia ni bukan bapa kandung hang. Orang baru timbul. Hanya bapa angkat. Nikah dah. Baru si anak tu tahu yang dia anak angkat. Akhir baru tahu. Nikah lebih kurang 2 tahun. Maka ialah nikah tu makna nikah tu tak sah. Wali bukan bapa kandung dia. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad kena farak, kena pisah pasangan. Sebaik pasangan ni pun faham hukum pula. Tahu makna nikah dulu ni bukan bapa kandung tak sah. Dan nasib baik juga ni. Allah pun mudah juga. Pasangan ini tak ada anak. Kalau ada anak, panjang cerita pula. Tak ada anak. Kalau tak ada anak, okey dia mana kalau dia sebut hukum fiqh mari sebut menikah dulu 2 tahun dulu tidak sah. Maka hubungan suami isteri ini pada anggapan sah tapi tidak sah. Kerana kita tahu wali itu bukan wali yang sah. Dia tidak sah. Maka hubungan ni, Sayyidina Muhammad, hubungan suami isteri ini disebut wati syubhat. Persetubuhan yang syubhat. Dia tak bagi zina sebab mereka bukan tahu syubhat. Kemudian terdapat anak daripada persetubuhan yang syubhat. Mari banyak isu pula. Tapi kalau tak ada anak, dia alhamdulillah di situ. Mana difarakkan kemudian dinikah balik semula. Itu kesannya. Boleh jadi pada orang ni dia tak nampak kesan. Atau dia ambil mudah. Seperti yang membimbingkan bintikan tu. Bagi dia tak apa. Dia berdosa nanti kita taubat. Dia mudah begitu. Masalah begitu. Tak apa orang muda ditinggal lumayan. Ketika lagi tua taubat lumayan. Tua boleh tunggu sampai tua. Tak ada tua. Selamat masuk lubang kubur waliyadzubillah. Jadi disebut dengan melakukan zina, rebu dan memperbintikan anak angkat kepada bapa angkat. Ud'u li abaihim. Allah tegur Nabi SAW ketika mana Zaid bin Harithah, Nabi ambil Zaid bin Harithah ini sebagai anak angkat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan Nabi yang bimbingkan, cuma orang panggil Zaid bin Muhammad, orang panggil dah Nabi jaga, Nabi gelar. Maka orang gelar Zaid bin Muhammad. Maka Allah suruh ud'uhum, Allah suruh ud'uhum li abaihim, suruhlah mereka dengan nama bapa-bapa mereka. Maka selepas itu Zaid bin Harithah dipanggil balik Zaid bin Harithah. Sebelum itu kerana Zaid bin Harithah ini Nabi jaga, maka orang panggil Zaid bin Muhammad. Ada boleh. Bin itu kena bin pada bapa asal. Jadi itu juga merupakan kezaliman. Kezaliman terhadap hamba yang lain. Baik. Kemudian falau salimu min zulmi ba'dihim ba'dha lam talabu ila Allah. Sekiranya selamatlah mereka itu daripada kezaliman yang berlaku dalam kalangan sesama mereka, nescaya pergilah mereka itu kepada Allah Ta'ala mendapat kebaikan tanpa hijab, tanpa terhijab. Walakinnahum mu'awwaquna kal-midyana bisababi man yatlubu. Tetapi sayang sekali mereka itu merupakan orang yang terhalang sampai kepada Allah Ta'ala. Itu nota 73, kerana melakukan kezaliman. Halangan mereka itu mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala sama seperti halangan orang yang berhutang daripada masuk syurga dengan sebab kuat mempunyai hutang menuntut kepadanya hutang piutangnya yang belum langsai, belum habis dibayar. Ini kita sebut tadi, kadang orang dia rasa dia tak ada apalah halangan tu, kerana dia hubungan dengan Allah beres, mana sembahyang okey, bagi Ramadan puasa okey, cukup haul nisab keluar zakat, ya cukup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istita'ah mampu pergi haji, ya. Mana orang rasa okey. Rupanya dia ada halangan daripada
ibadillah, hamba-hamba Allah yang lain. Tak tadi ya. Boleh jadi dia dengar orang ni dia main suka hati lah. Mengata orang, celah orang, hina orang. Itu dengan lidah mudah. Kalau hari ni bukan dengan lidah lah. Hari ni dengan tulisan lah. Posting kita di media sosial, Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, mana-mana. Kan? Hari ni mudah ya. Kalau dulu dengan mulut kita jumpa orang apa ni, kita ada kata orang. Lalu kata orang tu mudah ya. Main di media sosial. Tak. Orang tu tidak sependapat dengan kita, kita berbubuh dia. Ya. Orang tu tidak sealiran dengan kita kata dia betul. Kan? Dia kata macam-macam. Itu tak jaga lidah, lisan. Kena jaga lisan. Kalau tak jaga tu berasa hubungan dengan Allah. Okay. Wahad tu tergantung. Seperti mana tergantungnya hutang. Hutang ni kita nampak lah pasal hutang. Ya. Hutang ni benda bila kita berhutang tak bayar kita nampak. Tapi dari sudut kita menyakitkan orang, hina orang, benda tak nampak. Kalau orang tu simpan, kalau orang tu maafkan, ya alhamdulillah. Kalau orang tu tak maafkan, kita sebut dulu bagaimana kalau mula kita buat masalah dengan orang, kemudian orang tu marah kepada kita, sehingga kan dia kata tak apa, kita tunggu di mahkamah Allah nanti di hari akhirat. Sakit. Memang kita akan berhadapan di mahkamah Allah. Selesai, kena beres dulu perkara tersebut. Baik. Tapi seseorang yang akan beroleh ganjaran yang besar sekiranya mana dia memaafkan kesalahan orang. Tapi memaafkan orang ini adalah satu ganjaran besar sebab bukan senang. Kadang-kadang benda tu kita akan merasa kita terasa tu kan. Tapi kalau dia memaafkan, dia tersebut pemaaf ni, pemaaf ni, Masya Allah, tabarakallah. Orang buat jahat dia maafkan. Dia tak mau ada hubungan nanti di hari akhirat. Dia tak mau ada lagi. Nak selesai dah dalam dunia. Oh hebat. Orang tu hebat. Banding dengan orang yang kata tak apa, tunggu nanti di hari akhirat. Pasal memang dengan dia bersatu kena tunggu. Kalau dia bereskan, tak apalah. Dunia kan. Memang semua dunia gagal kan. Dalam hidup ni dunia lah gagal, pasal kita hidup dunia. Tapi kerana kelebihan dia memaafkan orang, selesai ya, dengan dia ni, dari sudut segala apa yang dilakukan, maka dia akan mendapat ganjaran yang besar ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bermaksud dia orang mukmin itu tergantung, terhalang masuk syurga dengan sebab hutang yang belum berbayar sehingga dibayar hutang itu, atau dihalalkan oleh kedua punyanya baru dapat masuk syurga. Itu hutang. Mana kena selesai. Kalau dia hutang dunia, bayar selesai dunia, ya alhamdulillah. Kalau tak, nanti di hari akhirat tu kena selesai dulu. Tak boleh masuk dah, kena selesai dulu. Walaupun dalam hidup dunia dia hubungan dengan Allah, Masya Allah, tabarakallah. Semayang, fardu, berjemaah, semayang sunnah dah tinggal, tahajud dah tinggal, baca Quran dah tinggal. Tapi kerana tadi hutang ni, maka nak kena selesai. Maka nak kena selesai itu dengan amal. Nanti di hari akhirat kita sebut dah, tak ada dah RM2 nilai, tak ada dah. Kalau dunia RM2 lah, harta apa semua nilai. Nanti di hari akhirat nilainya hanya yang bernilai adalah amal. Baik itu disebut orang muflih itu ya, nanti di hari akhirat dia datang bukan kosong, dia datang dengan amal.
Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang hari kiamat tu bawa mari sembahyang, puasa, zakat. Tetapi waqad syatama hadha wa qatafa hadha wa taraba hadha wa akala mala hadha. Ini mengatur orang, hina orang, wajah orang, pukul orang, makan harta orang, ada hutang. Tapi tidak diselesaikan. Malaikat disebut empunya menghalalkan. Empunya yang halal tadi sama. Masya Allah, tabarakallah. Empunya yang disakiti dia memaafkan. Empunya orang hutang kepada dia halalkan. Masya Allah, besarlah dia ganjaran pahala. Karena dia bersifat dengan sifat pemaaf, pemurah dan pemaaf dan pemurah. Baik. Kalau tak selesai itu tak masuk lagi syurga, sehinggalah selesai. Kalau banyak pahala, amal dia dah apa. Kalau banyak amal, sikit hubungan masalah yang orang dah apa. Dia jadi masalah amal dia sikit, hubungan orang banyak. Dibayar, bayar. Happy amal. Ini kata muflis. Happy amal ada di orang yang tak selesai. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas-lepasnya dia ambil dosa orang. Awal yang amal, akhir habis. Malah dia menanggung dosa orang sebagai nak selesaikan masalah tadi. Baik. Jadi itu dari sudut yang disebutkan hutang. Kemudian disebutkan hadis satu lagi. Sabda Nabi, "Walladhi nafsi biyadihi law qutila rajulun fi sabilillah thumma 'ash, thumma qutila thumma 'ash, thumma qutila wa 'alayhi dayn, ma dakhala al-jannata hatta yuqda daynuhu." Ini yang diriku dalam kekuasaannya Allah. Andainya seorang itu mati syahid dalam perang sabilillah. Ini hak mati syahid, syuhada. Kemudian dia hidup. Kemudian dia hidup semula. Kemudian dia mati syahid lagi. Itu ma'ash. Kemudian Allah hidupkan. Kemudian itu ma'ash. Kemudian dia dihidupkan kembali. Kemudian summa qutila. Kemudian dia dibunuh, mati syahid lagi. Sedangkan atasnya ada hutang. Wa alaihi daynun ma dakhala al-jannah hatta yuqda daynuhu. Dan nescaya dia tidak akan masuk syurga sehingga dibayar hutang itu, barulah dia boleh masuk syurga. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Tabrani dan Al-Hakim. Kemudian ada lagi itu hadis ini panjang, hadis ini masyhurlah. Ada turun minal muflis. Hari kita baca tadi, kita sebut secara umum tadi. Tahukah kamu sekalian tentang siapa dia orang muflis? Dia Nabi sebut, "Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Dia duduk di muka surat 18, nota kaki. Ini nota kaki mari nak cerita tentang hubungan sama manusia. Kalau tak beres, nanti di hari akhirat akan dipersoalkan, akan diselesaikan. Banyak. Mari beberapa hadis. Ada kita sempat baca dua lah. Hadis yang ketiga tu ia duduk di nota kaki di muka surat 18, panjang. Nota kaki dia 3 muka surat, 16, di 17 bawah dan di 18. 18 itulah hadis masyhur tu. Hadis yang cerita tentang muflis tu. Mari di hari akhirat, mari semayang, mari puasa, mari zakat, mari apa ni? Amal soleh. Tapi kerana banyak hubungan. Kalau hari ini ya boleh jadilah seperti hadis yang Nabi sebut. Dia boleh jadi muflis. Walaupun dia berasa banyak amal soleh. Tapi kerana amal itu dibayar. Kesalahan-kesalahan itu dibayar dengan amal soleh. Ya kemungkinan amal soleh itu habis. Wal'iyadzubillah. Kerana banyak. Kerana hari ini mari kita sebut sebagai dosa jariah. Dosa yang mengalir. Kalau fitnah orang, kalau dulu fitnah duk mai sekitar kampung tu ya, Korea tu dah. Kalau hari ini fitnah di media sosial, satu Malaysia habis fitnah ya. Makanya
semuanya akan share-nya sampai kepada dia. Kalau kata dia orang yang pertama yang menyampaikan berita fitnah, waliyadzubillah. Orang yang share itu pun dia menanggung juga. Tapi orang yang mula-mula sekali bawa mari cerita fitnah itu, orang itulah yang akan disebutkan sebagai dosa yang dia bawa itu. Dosa yang dibawa itu adalah dosa jariah. Kita dah dengar dulu amal jariah. Amal jariah bagaimana mari? Lalu mari dosa jariah. Jadi kita buat keluar satu benda yang bersifat fitnah. Kemudian orang terima, orang sepak. Itu jariah. Orang yang terima, ya sepak, ia bersalah. Kenapa? Kerana sepatutnya dia tabayun dulu. Dia kena selidik dulu betul tak betul ni. Dia tak selidik, dia sepak, dia dapat dosa juga. Kemudian orang dia macam piramid lah. Orang yang mula tu dia akan menanggung banyak piramid. Orang bohong ni semua makin banyak. Orang yang nombor satu sakit lah banyak. Orang nombor dua, tiga, empat masih lagi. Sehingga yang tak akhir itulah sedikit pun. Itu kata dosa jariah. Kerana dengan sebab dosa jariah, maka akhirnya jadi muflis di hari akhirat. Ya, tidak mustahil, tidak boleh. Sebab itu kita kena berhati-hati di media sosial. Kadang orang tu postingnya satu hal, kemudian orang respon pula. Respon tu satu hal, tengok akhlak, tak jaga akhlak tu, mengata hina dan sebagainya. Maka itu semuanya nanti di hari akhirat yang bahasa orang sebut jangan buat pasal nanti merangkak mencari orang tu. Itu adalah kaedah bahasa kita sebut nak bagi takut orang. Jangan buat pasal lah nanti akhirat merangkak mencari orang tu sebagai nak bagi takut, supaya kita berhati-hati nak kata orang, nak hina orang, nak memalukan orang dan sebagainya. Kerana nanti semuanya akan dipersoalkan nanti di hari akhirat. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bicara kata yang kita bicarakan di pagi yang mulai ini menceritakan tentang halangan untuk mendapatkan nikmat nanti di hari akhirat, dimaksud dalam syurga. Kenapa? Kerana masih ada lagi perkara yang kita tidak selesai dengan sesama manusia. Kerana kadang hubungan dengan manusia ni kita ambil mudah. Tak apalah, nanti dia maafkanlah. Kita tak minta maaf lagi. Nanti dia maafkan, nanti dia maaf ke mana? Ia pun tak tahu apa yang kita buat kat dia. Kan? Melainkan orang yang kita sebut tadi, memang dia pemaaf. Setiap malam dia berharap, berdoa kepada Allah, menyatakan hasratnya kepada Allah setiap malam. Segala orang yang buat salah kepada dia, dia memaafkan. Contoh. Maka selesai habis semua orang yang buat salah. Itu kita sebut orang ni, Masya Allah, tabarakallah, hebat. Makna bila demikian dia pun tak ada apalah. Kalau kita duk simpan perasaan, simpan marah kita, dendam kita, selagi itu tak kita rasa tak tenang lagi. Tapi kalau memaafkan, tak ada apa. Itu kelebihan orang yang memaafkan kesalahan orang kepada dirinya. Tetapi kalau dia tak maaf, itu hak dia. Tak boleh kita kata, mu tak betul, mu tak maaf orang. Tak, itu hak dia. Dan hak itulah yang disebutkan hati ini. Nanti akan diselesaikan hak itu. Kalau hutang ni orang tu tak apalah, aku halal. Boleh jadi Allah nak bagi rezeki kot lain. Kok dia ni tahu dah tak bayar, betul tak apalah, halal. Selesai dah. Dia dengan kita selesai. Benar kita ada hak untuk nak tuntut dia, tak apa akan bayar, tak boleh bayar di dunia, nanti di hari akhirat. Boleh, pasal itu hak. Tetapi orang yang menghalalkan, orang yang memaafkan, itu adalah orang yang lebih baik daripada menuntut haknya di hari akhirat. Begitu kaedah hukumnya.
Cuma kalau orang yang boleh menghalalkan dan memaafkan, ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalau yang tak boleh, ya itu adalah hak dia. Kita tak boleh nak kata, tak boleh nak kata apa lah. Oh, dendam begitu sekali. Tak. Pasal itu adalah diri dia. Hak yang Allah beri kelepasan kepada diri dia. Kerana kita manusia, itu kena jaga belakang. Ya, jangan sampai orang terasa, jangan sampai itu dalam kehidupan kita. Supaya tidak ada halangan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan Allah dan juga memperbaiki diri kita sesama hamba, supaya tak ada orang yang terasa dengan kita, malah ya, orang akan berasa seronok, ya, gembira, ya, bersama dengan kita, kerana kita sentiasa membawa kepada kebaikan, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Muslimin muslimat hadirat yang dirahmati Allah, sekadar itu mudah-mudahan diberikan kefahaman serta diberikan ganjaran yang setimpal atas usaha kita pada pagi ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami faham tentang agama, ajarkanlah kami perkara ta'wil, wahdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang membawa kebahagiaan serta keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, hiasilah diri kami dengan sifat kelembutan. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa jamilna bil afiyah, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'alna minan najihin fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang berjaya dalam agama di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikanlah majlis ilmu kami pada pagi ini sebagai majlis ilmu yang Kau berkati dan rahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan selepas ini sebagai perpisahan yang dipelihara daripada mara bahaya dan keburukan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.